Kita nak ke segmen seterusnya. Banyak kita kongsikan hari ini dan memperhalusi pelbagai perkara. Cuma kali ini kita nak bercerita tentang Arahnu dan juga koperasi. Jadi garis panduan pembukaan semula ekonomi aktiviti Arahnu dan kredit koperasi ini kita tampilkan tetamu kita Tuan Haji Ibrahim Kasah, merupakan pengarah bahagian penyeliaan dan tadbir urus Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Terima kasih Tuan Haji bersama dengan kami hari ini. Baik, sebelum kita perhalusi dulu tentang pembahagian antara kredit koperasi dan juga Arahnu, mungkin kita boleh perjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu yang dikatakan Arahnu dan apa itu dikatakan sebagai koperasi. Okay. Untuk makluman semula bahawa Arahnu ni ada satu bentuk juga pembiayaan, memberikan kredit kepada pelanggan-pelanggan, pada orang awam, pada anggota-anggota dan orang awam. Tapi dalam bentuk menggadaikan emas lah. Itu bezanya. Dan untuk yang proses kredit ni, dia hanya memohon untuk pinjaman biasa. Daripada kursi yang berikan pinjaman pembiayaan kepada anggota dan juga orang awam dia. Jadi bezanya adalah Arahnu dia ada emas yang digadaikan sebagai satu gadaian, tapi untuk yang kredit dia tak ada. Dia bergantung pada potongan gaji ataupun mungkin ada penyamin yang akan menjamin pinjaman tersebut itu oleh koperasi kredit. Itu dia perbezaan doa lah antara dulu. Secara mudahnya bercagar dan tidak bercagar. Baik, kalau kita lihat dalam ketika kerajaan umumkan pelaksanaan PKP, banyak juga masyarakat menyorakan kemahuan ataupun keinginan mereka agar aktiviti Arahnu dan juga kredit mikro ini dilaksanakan sebab pendapatan mereka terjejas, jadi mereka perlukan sumber pembiayaan. Selepas pelaksanaan PKP, bagaimana ia dizahirkan oleh masyarakat? Maksudnya berapa banyak yang hadir? Adakah memang banyak yang pergi ke Arahnu dan juga mendapatkan perkhidmatan kredit ini untuk menjana sumber pendapatan? Ya, berdasarkan kita punya kajian juga kita pernah selitkan kepada semua kita mendapati bahawa keperluan untuk kelangsungan hidup oleh anggota ataupun masyarakat perlu masa PKP ini. Dan keperluan kelangsungan itu dah teruntuk dari segi kewangan. Dan untuk makluman memang kedua-dua koperasi kredit dan juga koperasi Arahnu ini memberikan sumber kewangan kepada mereka. Dan salah satu sumberlah kewangan samping pada inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi bagi mereka ini untuk mendapatkan kewangan mereka adalah menjaga emas mereka kepada pajak-pajak gadai Islam Arahnu dan juga kepada mengambil pinjaman daripada koperasi kredit. Jadi itu sebagai satu langkah untuk memberikan kemudahan pada orang awam pun bagi menghadapi situasi PKP yang mereka tak boleh keluar bekerja, mereka tak dapat pendapatan yang mungkin terjejas oleh keadaan PKP ini. Kalau kita lihat sekarang situasi semasa dengan berlakunya COVID-19 di seluruh dunia, antara yang paling ketara adalah kejatuhan harga minyak dunia. Dan di Malaysia pun kalau sekarang kita nak ke mana-mana, harga minyaknya di bawah RM2, RM1.55 dan sebagainya. Itu tentang harga minyak. Dari segi harga emas pula, kalau digadaikan, dimasukkan ke dalam Arahnu, adakah harganya masih lagi tinggi dan bagaimana pula kadar faedah yang dikenakan sekiranya ada kepada mereka yang mengambil untuk Arahnu dan juga koperasi kredit? Yang menariknya dalam peringkat PKP ini, kita tertarik bahawa harga emas, ikut harga nilai marhum emas itu sendiri meningkat. Berdasarkan kepada statistik dan juga harga semasa emas, kalau sebelum ini harga emas dalam 100 gram emas yang 99 dalam 197, sekarang telah mencapai sampai 250 lebih untuk harga emas. Jadi itulah satu-satu daripada perkembangan yang kita tengok, perkembangan yang amat baiklah bagi orang awam, bagi menggadaikan emas mereka kepada koperasi Arahnu. Dan untuk Arahnu ni dia tak ada charge apa-apa, dia ada ambil upah untuk simpan saja. Dan upah simpan dan memberikan juga pembiayaan. Maksudnya kalau harga emas tu contoh 2,000, 70% itu diberikan pembiayaan. So in cash money dapat dalam bentuk pembiayaan itu. Dan boleh terus beli tempoh 6 bulan lah, ataupun ikut perjanjian antara penggadaian dan juga pemberi gadaian. Itu
sedikit daripada banyaknya kelebihan kalau anda menggunakan perkhidmatan Arahdu. Untuk koperasi kredit pula bagaimana agaknya manfaat yang boleh didapatkan oleh orang ramai sekiranya menggunakan perkhidmatan koperasi kredit? Okey, baik. Sebenarnya kalau untuk koperasi kredit ni kita pun bagi Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM kita menggalak memberikan moratorium juga kepada peminjam-peminjam. Itu kita galakkan. Terutama bila koperasi kredit mendapatkan pinjaman daripada pihak bank-bank dan bank berikan moratorium koperasi, kita galakkan koperasi itu beri juga moratorium pada peminjam-peminjam. Jadi sebab dalam tempoh PKP ini untuk pinjaman koperasi kredit ini tak besar, memerlukan dalam 1,000, 2,000 yang dibayar tempoh 6 bulan untuk kereta permasalahan harian mereka saja. Jadi inilah peluangnya supaya koperasi ini mengambil peluang ini ataupun anggota mengambil peluang untuk mengambil pinjaman kredit daripada koperasi kredit lah yang semuanya didaftarkan bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jadi peluang mereka untuk memberikan kelapangan, kemudahan mereka segi pembiayaan untuk menanggung keluarga dan sebagainya. Operasi untuk Arahnu dan juga koperasi kredit bagaimana pada tempoh PKP ini dah masuk PKPB? Ada kelonggaran? Dari segi SOP kita keluarkan ataupun diluluskan oleh MKM lah. Untuk koperasi Arahnu, operasinya akan mula pada pukul 9 pagi sehingga 2 petang saja. Setiap hari. Dan dari segi kapasitinya dia boleh kapasiti pekerja boleh 100%. Tapi bagi koperasi kredit dalam 50 hingga 70% kapasiti pekerja ataupun ketangan yang boleh bertugas pada di premis koperasi lah. Dan untuk itu waktu-waktu yang lapang itu bagi pelanggan yang akan mengambil ataupun membuat menjumpa ataupun menemui ke koperasi kredit Arahdu, mereka perlu buat temu janji dahulu. Itu penting. Macam koperasi kredit dia kena adisi orang dan hantarkan itu kepada melalui email ataupun postkan kepada koperasi kredit untuk menetapkan hari dan juga penjumpaan. Sebab yang penting kita tak ada berkumpulan bersama dalam satu tempat. Begitu juga dengan Arahdu. Arahdu boleh dia tak ada bentuk orang tapi dia boleh hadkan pelanggan yang akan masuk satu premis 3 orang bergantung kepada keluasan itulah. Borang untuk koperasi kredit secara dalam talian untuk mereka talian. Dan boleh di-emailkan kepada koperasi kredit untuk menetapkan tarikh temu janji. Untuk koperasi kredit. Untuk Arahdu dia boleh adil dan kena patuhilah syarat-syarat dalam PKP itu yang ditetapkan oleh MKM dan juga KKM lah. Untuk itu kita bercakap dalam aspek pengguna pelanggan. Untuk syarikat sendiri, untuk pengendali syarikat Arahnu ataupun koperasi kredit, sebab mereka juga tetap masih perlu berinteraksi dengan pengguna yang datang. Kalau kita bercakap tentang Arahnu, gadaian emas itu mungkin mengandungi kuman-kuman, kita tahu. Sebab kuman banyak terletak pada permukaan-permukaan ini. Bagaimana pengendalian SOP yang perlu diamalkan oleh pengusaha? Okey, untuk pengusaha koperasi untuk premis pembukaan untuk premis oleh koperasi sama ada Arahnu ataupun kredit, yang paling penting adalah dia kena mesti mengambilkan disinfection ataupun yang infekkan semua infeksi kepada semua peralatan di pejabat. Itu dia kena laksanakan pertama. Yang kedua, memastikan kebersihan di kawasan sekitar dan untuk setiap pelanggan yang hadir dia kena ada menyukat suhu pelanggan itu. Yang 37.5 degree tu memang kalau ada penyakit batuk, bersin, ada gejala-gejala tu kena balik dia kena baliklah. Tak boleh tunggulah. Dan dinasihatkan pergi ke klinik dan hospital untuk dapatkan rawatan. Dan bagi koperasi juga dia kena penjarakan sosial mesti ada di kawasan premis, mesti ada ditandakan. Itu kena dilakukan oleh premis Arahnu juga dan juga koperasi kredit. Dan kesemua peraturan-aturan ini akan dilihat sebagai satu tindakan yang boleh kita ambil sebagai satu penguasaan. Sekiranya mereka gagal mematuhi semua langkah-langkah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan kepada mereka melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia lah. Mungkin sebelum kita akhiri pesanan daripada Tuan Haji lah kepada mereka yang mungkin berminat untuk menggunakan khidmat Arahnu dan juga mendapatkan koperasi kredit ini sebelum mereka ke premis. Kerana takut nanti bila dah sampai dah beratur panjang
datang tiba-tiba ada dokumen tertentu dan sebagainya yang tidak dibawa. Jadi kesukaran tambah kita nak mengelakkan ramai orang keluar dari rumah. Yalah, paling penting sekali bagi pelanggan anggota lah yang akan dapatkan servis untuk Aranu dengan klinik, dia kena cek suhu sendiri. Mesti pastikan 3.75 degree itu tidak lebih daripada suhu itu. Kalau tidak disisir lah beratur panjang, tiba-tiba suhu masa sukat suku oleh korporasi premis, berarti suhu dia tinggi. Kena balik, kena ada ambil tindakan langkah-langkah pencegahan. So yang penting juga yang kedua adalah dokumentasi. Yang perlu dibawa macam contoh emas, mesti ada voucher pembelian emas, sijil emas mesti ada dibawa sama supaya memudahkan urusan itu di kaunter lah. Itu yang paling mudah. Baik. Selain daripada aspek-aspek penjagaan kesihatan, perkara yang perlu anda beri perhatian adalah mengenai perkara-perkara transaksi urusan yang anda ingin lakukan. Nak tebus emas kan, emas tertinggal tak bawa pula, dah leceh, kena buat reappointment balik. Itu perkara-perkara yang perlu anda utamakan untuk memastikan kelancaran urusan anda di koperasi Rahnu ataupun koperasi kredit. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji kerana berkongsi kepada kami mengenai input yang cukup bermanfaat itu. Kami doakan semoga terus sihat. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Itu dia Tuan Haji Ibrahim Kasah, pengarah bahagian penyeliaan dan tabik urus Suruhanjaya Koperasi Malaysia.